Okey, kalau kita lihat video yang lepas, Sima ada ceritakan tentang kepribadian Sultan Muhammad Fatih kan. Dia macam mana, dia merupakan sebaik-baik pemimpin dan juga pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. So dalam video kali ni, Iman nak ceritakan dengan korang tentang bagaimana strategi yang telah digunakan oleh Sultan Muhammad Fatih untuk menakluk menawan kota Konstantinopel. Okey, sebenarnya semenjak kecil Sultan Muhammad Fatih ni sudah pun dilatih bukan sahaja dengan ilmu perang, tapi dia dilatih juga bagaimana untuk mengkaji usaha yang telah dilakukan oleh ayahnya Sultan Murad semata-mata untuk menakluk kota Konstantinopel. Okey, sebenarnya korang perlu tahu ada jangka masa antara 2 tahun itu Sultan Muhammad Fatih dia naik tahta pada umur 19 tahun. Kemudian 21 tahun dia barulah pergi takluk kota Konstantinopel kan. So ada lebih kurang 2 tahun. 2 tahun dia buat apa? Dia kaji secara terperinci selok-belok dalam kota Konstantinopel dan juga kelemahan-kelemahan apa yang ada dekat kota tersebut. Dan juga dikaji juga apa kelemahan-kelemahan ataupun perkara-perkara usaha-usaha yang tidak menjadi yang dilakukan oleh panglima-panglima terdahulu, dan juga dia orang kata apa, berbincang dengan panglima-panglima tera apa strategi yang boleh diorang gunakan yang sesuai dengan dunia diorang pada masa tersebut. Okey, kalau korang tengok Sultan Muhammad Fatih punya tentera bukan sikit tau. Memang banyak sangat. Sultan Muhammad Fatih disediakan tenteranya adalah sebanyak 265,000 tentera dan juga disediakan 400 buah kapal berlayar untuk menawan kota Konstantinopel. Memang satu jumlah yang sangat banyak. Okey, apa lagi Sultan Muhammad Fatih, dia punya strateginya adalah dengan membina meriam gergasi. Yang mana meriam gergasi tu dia boleh menembak bom seberat 300 kg dan juga sejauh 1.5 km. Memang satu meriam yang agak besar lah. Dan kemudian apa yang dia buat lagi adalah dengan membina benteng. Benteng tu adalah di tebing sebelah Eropah dan jaraknya lebih kurang dalam 8 km menuju ke kota Konstantinopel. Okey, apa tujuan untuk dibinakan benteng tersebut adalah untuk mengawal dengan rapi kapal-kapal yang lalu di Selat Bosporus. Okey, kalau Iman nak ceritakan daripada sudut geografi, kota Konstantinopel ini memang menarik tau. Sebab dia dikelilingi oleh 3 laut. Laut Marmara, Teluk Godehon dan juga Selat Bosporus. Okey, tentera Islam datang daripada Teluk Godehon. Tapi masa time tu diorang nak datang, tentera Byzantine ni diorang bijak tau. Diorang letak rantai-rantai besi yang besar dekat kawasan tersebut, dekat Teluk Godehon. So, kita punya kapal-kapal tentera Islam ni tidak dapat masuk ke Teluk Godehon. So terancanglah diorang punya strateginya. Apa Sultan Muhammad Fatih buat? Dia pergi hantar utusan untuk berunding dengan Maharaja Byzantine. Dia cakap serahkan diorang punya kota tu dengan secara yang aman kan. Tapi Maharaja dia tetap tak endahkan, dia tak nak. Okay, dan akhirnya apa Sultan Muhammad Fatih buat? Dia kepunglah kota Konstantinopel itu dan juga diorang hantarlah peluru berpandu melalui meriam tu lah. Tembak meriam tu selama 48 hari. Lebih kurang dalam sebulan lebih. Memang satu tempoh yang agak lama. Mereka berkepung di sekeliling kota Konstantinopel. Tetapi hanya dinding bahagian luar saja yang pecah. Maksudnya kawasan dalam tu Konstantinopel masih lagi selamat. Okey, dan seterusnya tentera Byzantine diorang dapat bantuan daripada Vatican dan juga tentera-tentera Eropah yang mana diorang hantar 5 armada atau kita panggil 5 kapal perang, 5 pasukan kepung dekat kawasan kata apa area-area dekat laut tu. Jadi terhalanglah untuk tentera-tentera Islam ini untuk masuk ke dalam kota Konstantinopel sekali lagi. So masa time tu Maharaja Byzantine pun dia rasa macam agak selamat lah kan. Dia rasa sedikit tenang sebab dapat bantuan daripada luar. Jadi apa dia buat? Dia pergi rasuah. Dia cubalah untuk rasuah, bagi tawaran, bagi hadiah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih tetap juga tegas menolak sekeras-kerasnya supaya Maharaja Byzantine ni serahkan kota Konstantinopel secara dengan aman. Okey, menarik yang Iman nak ceritakan. Sebenarnya dalam 265,000 tentera itu bukan semuanya sekadar tentera yang pergi berperang dan sebagainya. Tapi sebenarnya Sultan Muhammad Fatih ni dia pandai. Dia bawa juga pakar motivasi dan juga alim ulama supaya apa? Untuk bakarkan semangat jihad kepada bala tentera dia tersebut. Jadi setiap malam diorang akan ada sesi lah untuk bakarkan semangat, untuk bagi motivasi supaya tentera-tentera ini tidak lemah semangat dan juga diorang turut orang kata apa melakukan solat jemaah beramai-ramai 265,000 orang itu dan juga sekaligus memberi orang kata apa serangan psikologi kepada tentera-tentera Byzantine.
Okey, sebenarnya ketenangan yang telah dilalui oleh Maharaja Byzantine dan juga penduduk itu tak bertahan lama. Lepas tu diorang nampak ada 72 kapal tiba-tiba dah sampai dekat depan perairan Golden Horn tu. Terkejutlah diorang. Macam mana boleh orang kata sampai kat situ sebab diorang letak rantai-rantai besi kan. So apa yang menariknya, ini adalah teknik perang yang dicatatkan dalam sejarah antara yang terbaik ya, iaitu Sultan Muhammad Fatih dia bawa tentera dia dan juga kapal-kapal tadi tu naik melalui gunung dan kemudian ni mengelunsur turun ke perairan Golden Horn. Memang satu perkara yang memang agak menarik lah. Dan kalau kita lihat memang banyak kapal-kapal tentera Byzantine semuanya boleh dikatakan terbakar musnah sebab dikenakan dengan tembakan meriam tentera Islam. Okey, sedang diorang tengah kalut-kalut tu pula, tiba-tiba tentera Byzantine diorang dapat tahu pula tentera Islam dah korek terowong bawah tanah untuk masuk ke kota Konstantinopel. So, memang diorang semua dalam keadaan takut, gerun amat sangat. Jadi pada 29 Mei 1453 dicatatkan dalam sejarah Sultan Muhammad Fatih dan juga bala tenteranya dapat menawan kota Konstantinopel. Dan kemudian apa yang Sultan Muhammad Fatih buat, dia telah menukar nama Konstantinopel itu kepada Islambol yang bermaksud Islam secara keseluruhan. Kalau kita kenal sekarang sebagai Istanbul. Okey, kalau kita lihat sekarang kan Masjid Hagia Sophia yang ada dekat Istanbul tu sekarang, itu adalah antara gereja dulu yang telah ditukarkan oleh Sultan Muhammad Fatih menjadi sebuah masjid yang digunakan sampai ke hari ini. Jadi itulah cerita kejayaan bagaimana Sultan Muhammad Fatih dapat takluk kota Konstantinopel. Okey, Iman nak petik juga kata-kata daripada ahli sejarah Perancis yang mana dia kata kota Konstantinopel tu ditakluk oleh Sultan Muhammad Fatih bukan secara kebetulan dan bukan juga disebabkan oleh kerajaan Byzantine pada ketika itu lemah. Sebab kita memang tahu kerajaan Byzantine adalah merupakan satu kerajaan yang besar, satu kerajaan yang kuat. Tapi dia cakap disebabkan oleh kerana Sultan Muhammad Fatih dia menggunakan segala kekuatan ilmu yang ada pada ketika itu untuk menakluk kota Konstantinopel. Okey, so daripada perkongsian Iman ceritakan tentang bagaimana Sultan Muhammad Fatih menakluk kota Konstantinopel bukanlah satu perkara yang mudah. Memang tadi Iman ceritakan strateginya bagaimana. Sebenarnya banyak lagi tapi Iman tak dapat nak concludekan, nak masukkan semua dekat dalam video ni. Korang boleh cari sendiri bagaimana Sultan Muhammad Fatih dia menggunakan strategi apa lagi dalam kota untuk menakluk kota Konstantinopel ni. So, Iman nak menghajakkan kepada semua orang-orang muda lah terutamanya kan. Sebab Sultan Muhammad Fatih adalah seorang pemuda ketika menakluk kota Konstantinopel, supaya kita dapat mengambil ibrah dan juga meneladani daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, insya-Allah.